Ini pun benda yang kadang-kadang malu dengan diri sendiri, malu dengan Allah. Teruk perangai kita ni. Ya. Kadang-kadang kita gambarkan pada pandangan orang lain seolah-olah macam hidup kita ni penuh dengan ujian, bukan nikmat. Kita gambarkan macam tu sebab apa? Nampak mukanya murung je, sedih je, muka orang sakit je. Sungguh tak payah pergi jauh. Saya buat analogi tuan-puan, seorang mak dengan anak, biar kita lebih faham. Tuan-puan, kalau anak kita bawa pergi jalan, muka murung, ya, belikan baju dia, muka sedih. Apa lagi, duduk dalam rumah, muka tak puas hati. Sakit tak hati mak tengok? Ini cakap yang senang-senang je lah, ya. Geram juga kan. Ya Allah, ada lagi yang tak cukup ke dalam rumah ni? Berasa hati kan kita? Ini bukan cakap pasal anak buat perangai itu ni, tak. Muka je, muka je. Sebab itu tuan-puan, adab seorang anak dengan mak ayah apa dia? Tolong tunjuk muka yang manis. Seolah-olah macam tengok yang kita pun pada cakap anak, tak cukup lagi ke yang Umi bagi? Kurang lagi ke dalam rumah ni? Nak apa lagi? Tuan-puan, itu anak dengan mak. Sekarang kita nak fahami seorang hamba Allah dengan Allah Azza wa Jalla. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ya, ibarat maksud samalah tuan-puan. Tak cukup lagi ke? Sampai tak boleh senyum, sampai tak boleh bahagia, sampai tak boleh tenang, sampai tak boleh puas hati. Tak cukup lagi ke? Sebab apa? Dikhawatiri kita, ya, tak naklah, na'udzubillah, dah mula dah menjejak, dah jauh, takut sampai kepada nafsu ammarah, tak pernah rasa cukup. Jadi didik dengan syukur, didik dengan redha, ya, supaya tak sampai kepada ciri yang kedua. Okay, saya lanjutkan sikit untuk berhenti, lebih kurang 5 minit lagi insya-Allah. Yang ketiga, tidak pernah mahu mengalah dan kalah. Ini pun satu hal juga ni. Tak nak kalah, tak nak mengalah. Tuan-puan, tak payah pandang jauh-jauh. Ini bukan cerita berperang dengan USA ni. Ya, tak nak kalah. Tak, dengan orang dekat je. Dengan suami kat rumah, dengan isteri kat rumah, dengan anak kat rumah, dengan kawan-kawan kat tempat kerja. Kita menunjukkan apa dia? Tidak mahu mendengar, tidak mahu kalah, tidak mahu beralah, tidak boleh sabar. Ini antara simptom ataupun ciri-ciri yang sudah semakin dekat dengan nafsun ammarah. Dia tak boleh geram. Ya, tak boleh bertenang, tak boleh mendengar. Latih tuan-puan supaya mendengar. Masya Allah, rumah tangga ada satu latihan yang sangat hebat. Orang yang dah kahwin tahulah maksud ustazah ni. Ya, bersyukurlah tuan-puan, rumah tangga benar-benar satu latihan. Dalam pada mungkin ada orang yang marah macam-macam yang berlaku dalam rumah tangga, tapi cuba kita lihat dari sisi yang lain apa dia. Inilah institusi yang betul-betul jadi sekolah untuk kita. Kita boleh belajar macam ni dekat masjid, dekat surau, tapi aplikasi yang di mana? Kita balik kat keluarga kita nanti. Memang tak ada orang bergaduh dalam kuliah. Mana ada orang mengamuk-ngamuk kat dalam ni? Semua ni nampak macam solehah semua, soleh semua. Tapi aplikasi yang di rumah, ya, di rumah tuan-puan, Masya Allah, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ustaz apa ya Allah, banyak dididik dalam rumah tangga. Banyak, yang amat banyak. Allahu Akbar. Allah sayang kat kita, Allah sayang. Ya, banyak benda. Contoh, kadang-kadang kita ni kuat menjawab. Ustazah pernah terfikir macam ni, agaknya kalau tanyalah kat suami ustazah ni, kalau bagilah dia peluang kahwin lain, contoh, jangan cakap dengan ustaz pula. Ustazah sampai terfikir macam tu kan, kalau bagi peluang lah kahwin lain, perempuan macam mana yang dia nak pilih? Ustazah pandai-pandai congak-congak sendirilah. Saya rasa dia nak perempuan yang tak ada sijil. Dia nak perempuan yang tak pandai, Ustazah rasa. Ustazah rasa sebab susah juga tuan-puan kalau kahwin dengan orang yang ada pelajaran ni. Sebab idea menjawab tu, Allahu Akbar, ya. Kita ceramah, idea keluar, sampai dengan suami pun kita buat perangai yang sama. Ya, ada je idea tu datang, tapi kepantangan suami, kepantangan ustaz, isteri menjawab.
Oh, ustazah nak teli dengan benda tu tuan-puan, itu kena menahan, kena menahan. Jangan jawab, jangan jawab, jangan jawab, jangan jawab. Oh ya Allah, kalau kat dalam ni tak di tazkiyah betul-betul, itu macam-macam penyakit berjadi kat dalam tuan-puan. Tapi kita nak redha, tak jawab tu dengan sebab apa? Ya Allah, kau tahu kat mana cara hati ni nak dibersihkan. Bersih-bersih ni sakit ya, nak bersih-bersih benda ni semua kena konyok-konyok macam tu. Jadi bila hati kita tu tahan sampai akhirnya, okey sekarang ustazah dah boleh cakap contohnya kan, kita pilih apa? Tak apalah, tak ada benda nak cakap. InsyaAllah lepas tu hati kita jadi okey. Ya, dia tak jadi rakus nak menjawab tak. Kalau tak rakus tu tuan-puan, menjawab. Tapi yang namanya tarbiyah rumah tangga ni, masya-Allah. Ya, satu tarbiyah yang memang kita kena syukuri. Tak ada jawab bila dah sampai masa. Oi, berat juga nak nunggu masa tu ya. Nak nunggu habis tu. Lepas tu jawab dengan apa? Ini benda yang kita kena akur, kita nak harmoni. Jawab pula tak boleh suara tu tinggi. Cukup sekali pernah ustaz cakap ya. Ini dah lebih 5 minit ni, masuk isyak kan. Ya, sekali ustaz pernah cakap, bila ustazah pernah angkat suara tuan-puan sekalian, ni manusia biasa bukan malaikat ya. Ustaz kata macam ni je. Mak, dia panggil mak kan, mak tak ada pendidikan tinggi. Jauh sekali nak ambil usuluddin. Itu bidang ustazah ambil. Jauh sekali nak ambil usuluddin, tak ada BA, tak ada master, ya. Tapi seumur hayat jadi anak mak, tak pernah dengar mak angkat suara depan abah. Ustazah rasa malu dengan ayat tu sampailah hari ni tuan-puan. Kalau nak bercakap, kalau kita marah ke geram ke, tapi kena hati-hati. Bukan semua yang kita nak cakap, yang kita nak marah kita ikutkan. Boleh jadi itu tidak mendidik hawa nafsu kita. Jadi memang mula-mula rasa macam ya Allah nak lembut setara mana lagi lah. Lama-lama jadi suara itik nila sekarang. Ya. Tapi akhirnya positifkan benda tu apa dia? Ya Allah, ya Tuhan, kau nak bina, kau nak didik sampai kita ada sifat halim tu, sampai Allah takdirkan suami kita tak boleh dengar suara tinggi. Ya, sampai takdir dia macam tu. Tapi positifnya tuan-puan, tarbiyah daripada Allah supaya kita kemas dalam bercakap. Jangan main ikut perasaan, ikut nafsu. InsyaAllah kalau kita lalui banyak proses ni, insyaAllah nanti hati kita akan tenang. Bila dah struggle dengan macam-macam tarbiyah ni, barulah bila mati jadi kerehatan. Barulah bila mati, puas hati tuan-puan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hati yang tenang. Habis struggle habis-habisan nak dapat hati tenang. Sekarang waktu kamu rehatlah. Kamu balik pada Tuhan kamu. Kamu redha pada Allah, Allah redha pada kamu. Kamu benar-benar hamba aku, masuk syurga aku. Baru kemah macam tu. Tapi kalau kita main ikut hawa nafsu, tak ada tarbiyah apa-apa, tak ada tazkiyatun nafsi apa-apa, nafsu kita tak terdidik tuan-puan, jadi macam yang ini, tak pernah nak mengalah, tak pernah mahu kalah, sentiasa mahu menang, sentiasa fikir kita betul. Ini satu benda yang sangat merisau dan membimbangkan. Itu boleh menjerumus kepada nafsun ammarah. Dan yang terakhirlah ya, walaupun kat sini ada 9. Tapi tak apalah, bukan jauh sangat pun ya, rumah zakat Gombak tu je ya. InsyaAllah kita sambunglah bila-bila ya, insyaAllah. Dan yang keberapa? Yang keempat, selalu menolak kebenaran ilahi. Selalu menolak kebenaran yang datang daripada Allah. Ini memang Allahu Akbar ya, ini istilahnya memang nafsu amarah ni nafsu yang sangat jahat. Menolak kebenaran daripada Allah. Kadang-kadang yang kita sampaikan ni bukan kebenaran tu daripada kita kan. Yang kita sampaikan ni kebenaran yang datang daripada Allah ya. Jadi beragak-agak juga ya, nak menentang, nak membangkang, nak menolak. Kena ingat juga, kalau ini rujukannya Quran dan Sunnah, jangan mudah-mudah kita bangkang. Kita bukan bangkang orang tu, kita bangkang sumber tu. Sumber tu daripada siapa? Allah. Jadi ini kena berhati-hati ya. Jangan berlawan dengan Allah, jangan sombong dengan Allah. Kalau tak, itu nanti memang akan Allah biarkan jadi nafsu yang sudah ada ciri-ciri nafsu kebinatangan.
ya, rakus, tak pernah kenal erti puas, cukup, ya, dan macam-macam lagi. Jadi tuan-puan sekalian, kita berhenti sekadar ini. InsyaAllah, ya, ada kesempatan lain. Kalau boleh je kuliah lepas asar, banyaklah kesempatan tu insyaAllah, ya. Biasa tempat lain tak nak lepas asar, ya. Ya, jadi insyaAllah kita boleh berdiskusi pada masa-masa yang lain insyaAllah, dalam kerangka kita nak memperbaiki diri jadi yang lebih baik, ya. Kita mohon keampunan daripada Allah, mohon rahmat Allah, mohon pertolongan Allah, dan mohon kurniaan Allah yang maha luas kepada diri kita semua. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah kembalikan kepada pengerusi majlis, dan yang ini saya bagi pada wakil surau, ya, untuk photostat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah di atas perkongsian ilmu dan nasihat. Moga kita semua dikurniakan dengan nafsu mutmainnah dan dijauhi oleh nafsu lawamah. Sebelum majlis berakhir, saya jemput Ketua Muslimat Puan Izani untuk memberi satu cendera hati lah yang tak seberapa kepada Ustazah. Silakan Ustazah.